Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu untuk projek A Matematik SPM, dan dalam video kali ini kita akan bincangkan tajuk penakkulan logik iaitu Matematik tingkatan 4 bab 3. Di sini ada beberapa nota penting yang melibatkan tajuk penakkulan logik. Okey, kamu boleh print dan buat bersama-sama dengan latihan yang kita akan bincangkan nanti. Okey, kita lihat soalan yang pertama iaitu soalan negeri Perlis, soalan nombor 8. Tentukan antijadian dan akibat daripada implikasi di bawah. Okey, apa dia antijadian dan apa dia akibat? Okey, yang pertama sekali tipsnya kita tanda ayat selepas perkataan jika dan kita tanda juga ayat selepas perkataan maka. Jadi ayat selepas jika itu adalah antijadian dan ayat selepas maka itu adalah akibat. Okey, jadi kita isi pada ruangan jawapan. Antijadian ialah M tambah 7, M tolak 7 tidak sama dengan sifar. Dan untuk akibat, M kuasa 2 tidak sama dengan 49. Okey, soalan B. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Okey, yang ni kita tengok daripada bentuk ayatnya. Premis 1, jika R ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibahagi tepat dengan R. Dan kita lihat di sini premis 2 kita perlu lengkapkan. Kita lihat kepada kesimpulan. 2 bukan faktor bagi 6. Mana ayat yang sama pada premis 1? Okey, bukan faktor bagi 6. Okey, di sini ayatnya faktor bagi 6 tapi dia dah nafikan ialah ni dia dah tukar kepada perkataan bukan. Maksudnya nanti untuk yang ni boleh ni kita kena tambah perkataan penafian iaitu kita tambah perkataan tidak. Okey, jadi R di sini pada kesimpulan R tu dia dah ganti dengan 2. Jadi untuk kita membina premis 2, R nanti kita perlu ganti dengan 2. Jadi kita tulis pada ruangan jawapan. Untuk premis 2 kita akan pilih yang ni lah. Okey, jadi jawapannya 6 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, soalan yang seterusnya B2. Tentukan sama ada hujah di atas adalah sah dan munasabah. Okey, kamu boleh rujuk kepada jadual yang telah cikgu sertakan dalam nota. Iaitu untuk hujah didaktif, untuk jadi sah, mesti ikut sama ada bentuk 1, bentuk 2 ataupun bentuk 3. Jadi bila mula dengan perkataan jika, kita lihat sama ada bentuk 2 ataupun bentuk 3. Tetapi tadi kita dah lihat daripada premis 1 untuk kesimpulan dia dah nafikan. Bila nafikan dia adalah bentuk 3. Jadi kita lihat bentuk 3. Jika P maka Q. Okey, yang ni adalah P, yang ni adalah Q. Kita lihat premis 2 dan kesimpulannya. Okey, dekat kesimpulan bukan P adalah benar. Okey, bukan P. Jadi yang ni ialah ayat bukan P. Jadi di sini yang ni adalah mengikut, hujah ini adalah mengikut bentuk 3. Jadi hujah ini ialah sah. Okey, menentukan munasabah atau tidak munasabah, kita perlu lihat pula kepada kebenaran premis dan juga kesimpulan. Jadi kita lihat daripada tadi, kita lihat kesimpulan 2 bukan faktor bagi 6. Adakah ayat ini benar atau palsu? Okey, 2 adalah faktor bagi 6. Jadi yang ni palsu. Dan kita lihat pada premis 2 tadi, 6 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, yang ni pun palsu. Okey, premis 2 juga
palsu. Jadi, pernyataan ini adalah sah dan tidak munasabah. Sebab apa tidak munasabah? Kerana kesimpulan dan juga premis 2 palsu. Boleh soalan yang pertama? Seterusnya kita lihat soalan yang kedua iaitu soalan Terengganu. Soalan 3. Gabungkan dua pernyataan P dan Q menggunakan perkataan atau untuk membentuk pernyataan majmuk. Seterusnya, tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk tersebut. Okey, yang ni kita lihat kepada bentuk soalan, bentuk ayat. Okey, P. Kon mempunyai satu bucu. Dan Q-nya, isi padu kon ialah 1/3 pi j kuasa 2 T. Okey, jadi di sini kita lihat ayat yang P ni kita akan gabung dengan Q menggunakan perkataan atau. Jadi, oleh kerana tidak ada ayat yang sama antara P dan Q, kita gabungkan sahaja. Seperti biasalah, kon mempunyai satu bucu, okey, atau isi padu. Okey, yang ni huruf kecil ya. Isi padu kon ialah 1/3 pi j kuasa 2 T. Okey, sekarang untuk ayat yang kita gabungkan guna perkataan atau, kalau satu pernyataan tu benar, dia dah boleh jadi benar. Okey, kalau gabung guna atau, salah satu benar dah jadi benar. Okey, kalau dua-dua benar, memang benarlah. Jadi kita lihat di sini, kon mempunyai satu bucu. Okey, yang ni pun dah benar. Jadi kita boleh terus tulis nilai kebenarannya benar. Okey, kita cek satu pun dah cukup sebab dia gabung guna perkataan atau. Okey, B. Lengkapkan kesimpulan di bawah dan nyatakan jenis hujah sama ada didaktif atau induktif. Okey, jadi sebelum tu kita nak lengkapkan kesimpulan. Kita lihat daripada bentuk ayat, semua gandaan 4, okey ni yang pertama, boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi kita lihat untuk premis 2, 64 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi ayat yang ni. Okey, 64 ditambah 64 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi macam mana kita nak tulis ayat untuk kesimpulan? Jadi kita ambil 64. Okey, ni adalah bentuk 1 yang semua A adalah B tu. Okey, kamu boleh rujuk nota untuk bentuk yang pertama. Jadi di sini kesimpulannya kita akan ambil ayat yang ni lah. Bermula dengan 64. Okey, ialah. Okey, semua ni tak termasuk kan. Ni adalah bentuknya. Jadi ialah ataupun adalah 64 ialah gandaan 4. Okey, jenis hujah. Okey, kamu kena ingat didaktif ialah umum kepada khusus dan induktif daripada khusus kepada umum. Jadi yang ni kita lihat daripada perkataan semua gandaan 4, dia fokus kepada 64 sahaja. Jadi yang ni adalah daripada umum kepada khusus. Jadi yang ni ialah hujah didaktif. Okey, boleh faham? Seterusnya kita lihat soalan 3, soalan negeri Perak. Soalan pertama, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan majmuk berikut. Okey, yang ni kamu baca dia ada perkataan jika dan hanya jika. Okey, petuanya di sini. Okey, yang ni jika dan hanya jika kita potong. Jadi yang ni akan jadi P. Yang selepas perkataan jika ni kita akan jadi Q. Okey, jadi bila kita nak bentuk dua implikasi, kita akan buat implikasi pertama jika P maka Q. Implikasi kedua kita terbalikkan jika Q maka P.
Okey, jadi perlu salin semua ayat yang ada ni lah untuk P dan juga untuk Q. Okey, jadi kita tulis jika, okey, ni implikasi pertama jika suatu nombor ialah nombor perdana, okey, ialah nombor perdana, maka, okey, kita tambah perkataan maka, kita letakkan Q di situ. Okey, Q-nya bermula dengan nombor itu hanya boleh dibahagi dengan 1 dan nombor itu sendiri. Okey, ni adalah implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, kamu terbalikkan sahaja jika Q maka P. Jadi, jika nombor itu hanya boleh dibahagi dengan 1 dan nombor itu sendiri. Okay, ni ayat Q Maka, okay, kita letakkan ayat P di belakangnya. Maka suatu nombor ialah nombor perdana. Okey, selesai soalan pertama, 2 markah. Soalan yang kedua, tulis kontrapositif bagi pernyataan berikut dan seterusnya nilai kebenaran. Tentukan nilai kebenaran. Okey, ada 2 ayat di sini Dia nak kontrapositif dan tentukan nilai kebenaran. Jadi untuk kontrapositif, kamu boleh lihat pada nota di hadapan. Kita akan mula dengan pernyataan, akas, songsangan dan kontrapositif. Jadi akas ialah jika P maka Q. Okey, boleh rujuk nota lah yang ni. Akas terbalikkan. Okey, pernyataan jika P maka Q. Akas terbalikkan jika Q maka P. Okey, jadi kontrapositif ialah kita nafikan akas. Okey, kita nafikan akas. Jadi yang ni adalah P, yang ni adalah Q. Jadi untuk kontrapositif, nafikan akas maksudnya kita akan tulis jika, okey, kita ambil Q-nya. Okey, kita ambil Q tapi kita nafikan. Jika Y tak sama dengan 5, maka, okey, kita ambil P dia tapi kita nafikan Y kuasa 3 tak sama dengan 125. Jadi sekarang kita nak nilaikan kebenarannya. Adakah betul jika Y tak sama dengan 5, maka Y kuasa 3 tak sama dengan 125? Maka kamu boleh ceklah nilainya. Dan ini ialah benar. Okey, boleh? Seterusnya soalan B1. Okey, dia bagi premis 1, premis 2, premis 3 dan kesimpulan. Jadi yang ni tentukan sama ada hujah di atas kuat atau lemah. Seterusnya meyakinkan atau tidak meyakinkan. Jadi untuk tentukan hujah tu kuat atau lemah, ia bergantung kepada kesimpulan. Okey, boleh rujuk nota. Jika kesimpulan benar, barulah kita lihat kepada premisnya. Okey. Bila kesimpulan benar, maksudnya kuat. Kita lihat pada premisnya palsu ataupun benarlah. Jadi sekarang kita lihat pada kesimpulan. Adakah semua faktor bagi 12 boleh dibahagi tepat dengan 3? Okey, apa nombor faktor bagi 12? 1, 2, 3. Adakah 1 boleh dibahagi tepat dengan 3? Tidak. Jadi maksudnya di sini kesimpulan palsu. Okey. Bila kesimpulan palsu, automatik hujah ini adalah lemah dan tidak meyakinkan. Okey. Lemah dan tidak meyakinkan.
Okey, bila kesimpulan palsu, automatik kita dah tak tengok premisnya. Automatik dia dah jadi lemah dan tidak meyakinkan. Okey, justifikasikan jawapan anda, kita tulis sebabnya kerana kesimpulan palsu. Okey. Seterusnya, bentukkan satu kesimpulan induktif. Okey, induktif maksudnya daripada khusus kepada umum kepada pola nombor berikut. Okey, jadi yang ni sebenarnya mudah je, kita tengok pola dia. Okey, yang sama ni kita kekalkan. Okey, 2 darab. Okey, tolak. Okey, yang ni kita tengok 1, 4, 9, 16. Okey, dia meningkat. Okey, meningkat. Dan yang ni pun kita nampak dia meningkat, tetapi yang ni dia meningkat satu-satu. Jadi yang ni petuanya kamu ganti dengan N. Okey, tolak N. Okey, kita ganti dengan N. Dan kita dapati apa kaitan antara N dengan yang ni. Ni adalah nombor kuasa 2. Okey, 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9. Jadi yang ni kita akan gantikan dengan N kuasa 2. Okey, buat kurungan lah yang ni. 2 darab N kuasa 2 tolak N. Okey, 2 darab N kuasa 2 tolak dengan N. Okey, jangan lupa kita tulis N-nya bermula dengan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, titik, titik, titik. Soalan yang seterusnya ialah soalan SBP. Okey, soalan SBP 8A. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Okey, bila kita nak lengkapkan hujah, kita baca dahulu ayatnya. Jika X boleh dibahagi tepat dengan 4, maka X boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi sekarang kita tengok apa yang dia bagi kesimpulan. Jadi kita lihat kesimpulan ni adakah berkaitan dengan P ataupun berkaitan dengan Q. Ayatnya ialah tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Maksudnya ini adalah P tetapi dia nafikan P. Maksudnya ini adalah bentuk yang ketiga. Automatic premise 2 kita akan nafikan Q. Tetapi 16 ni kita akan ganti tempat X lah. Okey, kita kaitkan dengan yang apa yang dah diberi. Jadi X tu kita ganti dengan 16. Jadi untuk premis 2 kita nafikan Q. Jadi ayatnya ialah 16. Okey, ayatnya kita akan gantikan X tu dengan 16. Jadi 16 kita nafikan tidak boleh. Okey, tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, satu markah di situ. Untuk B, adakah hujah di 8A sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Okey, bila ada ayat jika P maka Q dan itu dia nafikan, okey, kesimpulan tu dia nafikan P dan Q tersebut, maksudnya itu adalah bentuk 3. Okey, boleh rujuk nota tadi. Bentuk 3 di mana jika P maka Q, okey, ni untuk premis 1, premis 2 dia akan nafikan Q, okey, dia akan nafikan Q dan untuk kesimpulan dia akan nafikan P. Jadi sekarang ni kita lihat bentuk ni adakah sama dengan bentuk 3? Okey, sama. Jadi bila sama dengan bentuk 3, kita boleh katakan hujah ini sah. Adakah munasabah? Okey, nak tahu munasabah, kita perlu cek semua kesimpulan premis 1, premis 2, kesimpulan adakah benar. Jadi kita lihat ayat untuk premis 2, 16 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, pernyataan ni benar atau palsu? Palsu kan? 16 boleh dibahagi dengan 2. Kita tengok pula kesimpulan. 16 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Yang ni pun palsu. Jadi,
kita boleh katakan dia sah tetapi tidak munasabah. Okey, sah satu markah, tidak munasabah satu markah. Berikan justifikasi. Sebab apa? Kerana. Okey, kerana kesimpulan. Okey, boleh tulis salah satu pun tak apa. Kesimpulan ataupun premis 2 palsu. Okey. Seterusnya kita lihat soalan Melaka, soalan nombor 5. Tentukan sama ada pernyataan yang berikut adalah benar atau palsu. Okey, jadi sekarang kita sebenarnya ada dua pernyataan. Yang pertama, okey, yang ni pernyataannya dalam bentuk matematik. Ni adalah simbol apa ni? Ni adalah simbol kesatuan. Okey, simbol kesatuan. Jadi sekarang dia bagi unsur 2, 3, 11 bila kesatuan dengan nombor ganjil. Okey, nombor ganjil apa unsurnya? 1, 3, 5, 7, 9. Banyaklah nombor ganjil. Adakah bila kita lakukan operasi kesatuan, jawapannya hanya 2, 3, 11? Okey, bukanlah. Sebab bila kesatuan, kita kena ambil semua yang terlibat. Jadi sekarang, untuk soalan 1 ni, okey, soalan A ni adakah benar atau palsu? Jadi, palsulah. Okey, sebab yang ni bukan unsur bagi kesatuan yang ni. Okey, B. Tentukan akibat bagi implikasi berikut. Okey, akibat ni dia kawan dengan anti jadian. Okey, jadi selepas perkataan jika, sebelum perkataan maka itu adalah anti jadian. Jadi akibat ni adalah ayat selepas maka. Jadi dia nak tentukan akibat. Jadi ambil ayat selepas perkataan maka. Jadi jawapannya garis lurus AB. Okay, garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Okey, pada satu titik sahaja. Okey, dia nak akibat. Soalan C, jumlah penduduk di Taman Indah mengikut formula yang ni dengan keadaan T ialah bilangan tahun. Buat satu kesimpulan didaktif. Okey, didaktif maksudnya umum, daripada pernyataan umum yang ni kepada khusus. Mengenai jumlah penduduk Taman Indah dari 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2022. Okey, dia bagi PT formulanya 215 darab dengan T kuasa 2 tambah T tambah 100. Okey, di mana kita nak dapatkan maklumat T? Okey, daripada ayat ni. 1 Januari 2015 sehingga akhir tahun 2015 dah kira 1 tahun. Okey, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Okey, sehingga Disember 2020. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. T sama dengan 6. Jadi bila T sama dengan 6, kita akan ganti dalam formula ni untuk kita menentukan jumlah penduduk Taman Indah. Jadi 215 tempat T kita ganti dengan 6. Okey, tambah dengan 6 tambah dengan 100. Jadi kita akan dapat. Okey, kamu guna kalkulator, kita kira kita akan dapat 30,530. Okey, boleh faham? Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir iaitu soalan Kelantan. Rajah 3 menunjukkan pernyataan P dan Q. Gabungkan pernyataan tersebut membentuk satu pernyataan majmuk dengan menggunakan perkataan dan. Kemudian tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk tersebut. Okey, yang pertama kita perlu gabungkan. Yang kedua kita tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk. Kita lihat kepada ayat P, negatif 5 ialah integer. Ayat Q, 3 ialah integer. Okey, jadi ada perkataan yang sama di sini.
Jadi kita akan gabungkan negatif 5 dan 3 ialah integer. Okey, ni dapat 1 markah. Seterusnya kita nak tahu nilai kebenaran. Jadi P ni kita cek P ni negatif 5 ialah integer, benar. 3 ialah integer pun benar. Bila kita gabung guna perkataan dan, dia mesti dua-dua benar baru dia jadi benar. Jadi pernyataan ini adalah benarlah. Sebab apa? Sebab yang pertama benar, yang kedua pun benar. Okey, untuk soalan B, tentukan sama ada hujah di bawah kuat atau lemah, serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi anda. Ingat ya, kalau hujah kuat atau lemah ni, mula-mula kita akan cek kesimpulan dahulu. Okey, kalau kesimpulan ni benar, dia kuat. Okey, kalau kesimpulan ni palsu, automatik dia lemah dan tidak meyakinkan. Okey. Jadi kita cek dahulu ayat untuk kesimpulan. Semua nombor perdana boleh dibahagi tepat dengan satu dan dirinya sendiri. Okey, kita cek ayat penyataan kesimpulan tu adalah benarlah. Okey, nombor perdana dia boleh dibahagi tepat dengan satu dan dirinya sendiri. Jadi yang ni kita boleh kata kuat. Dan, okey, nak tahu dia meyakinkan atau tidak, kita kena cek premis dia. Okey, kalau premis dia semua benar, dia meyakinkan. Kalau dia ada salah satu ataupun dua lah, sekurang-kurangnya satu ada palsu, jadi kita katakan dia tidak meyakinkan. Jadi kita cek satu persatu premis satu. Satu ialah nombor perdana. Okey, satu bukan nombor perdana. Jadi dah ada satu premis yang palsu. 2 ialah nombor perdana, betul. 3 ialah nombor perdana, betul. 5 ialah nombor perdana, betul. Jadi sekarang premis 1 sahaja yang palsu. Walaupun ada satu, dia tetap jadi tidak meyakinkan. Okey, ada satu sahaja yang palsu, dia jadi tidak meyakinkan. Okey, kita nak nyatakan justifikasi. Kita tulis kerana premis 1 adalah palsu. Okey, dengan 6 contoh soalan-soalan percubaan negeri-negeri ni, cikgu harap dapat membantu kamu untuk menjawab soalan penaklukan logik dengan betul.